Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaiنا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Kita berada telah berkata Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, adab-adab melaksanakan ketaatan, pada muka surat 46. Kemudian baca olehmu doa Nabi Isa alaihi salam, iaitu Allahumma inni asbahtu la astati'u daf'a ma akrah wa la amliku naf'a ma arju wa asbaha al-amru biyadika la biyadi ghayrika wa asbahtu murtahinan bi'amali fala faqira afqara minni ilayka wa la ghaniya aghna minka anni. Allahumma la tushmit bi aduwi wa la tasu bi sadiqi ولا تجعل مصيبتي في ديني ولا تجعل الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي ولا تسلط علي بذنوبي من لا يرحمني. Ya Allah, jadilah aku tidak dapat menolak apa-apa yang aku membenci akan dia, dan aku tiada memiliki kemanfaatan daripada apa yang aku harapkan, dan jadilah segala urusanku di tanganmu, bukan di tangan orang lain, dan jadilah aku terikat dengan amalanku sendiri. Maka tidak ada orang yang fakir yang lebih fakir daripada aku, dan tidak orang yang kaya yang lebih kaya daripada engkau. Ya Allah, janganlah engkau sukakan akan musuhku, dan janganlah engkau jahatkan akan kawanku, dan janganlah engkau jadikan musibahku pada agamaku, dan jangan engkau jadikan dunia ini sebesar-besar cita-citaku, dan jangan pula engkau jadikan dunia ini kesudahan daripada ilmuku, dan jangan engkau kuasakan ke atasku dengan sebab dosaku akan orang yang tidak menaruh belas kasihan kepadaku. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Naam, alhamdulillah, pada pengajian yang lalu dan pada pengajian ataupun doa yang dibacakan sebentar tadi merupakan contoh-contoh doa yang dibawakan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala sebagai pilihan untuk kita daripada doa-doa yang kita rasa sesuai ataupun yang kita rasa selesa dan senang untuk bacakan selepas as-salah. Yang ini dibawa daripada doa yang sempurna, yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sempurna dan menyeluruh, yang diajarkan Rasulullah kepada Sayyidatina Aisyah, iaitu minta segala kebaikan di dunia ataupun di akhirat yang kita tahu ataupun yang tidak kita ketahui, dimohon perlindungan daripada segala keburukan di dunia dan di akhirat yang kita ketahui dan tidak kita ketahui, diminta akan syurga dan apa-apa perkara yang mendekatkan kepada syurga daripada perkataan, perbuatan, niat dan keyakinan. Dipohon ataupun kita memohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka dan apa-apa yang mendekatkan kepada api neraka, baik daripada perkataan, perbuatan, niat dan juga keyakinan. Dan diminta secara umum segala perkara yang baik yang dipinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dimohon perlindungan daripada segala perkara yang diminta perlindungan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian begitu juga doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada putrinya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha, yang mana antara isi doanya itu adalah agar supaya kita tidak dibiarkan kepada orang lain dan diperbaiki, iaitu jangan dibiarkan kita itu dalam tadbir orang lain, iaitu kita hanya dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mohon akan agar supaya segala urusan kita itu dipermudah dan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di dalam doa yang disebutkan di sini, yang dibaca ataupun yang diriwayatkan oleh Sayyidina Isa alaihi salam, antara isi kandungan yang disebutkan di dalam sini adalah ya Allah, aku tak mampu untuk menolak daripada segala perkara yang tidak aku sukai, iaitu mungkin akan berlaku ataupun ada perkara-perkara yang tidak aku sukai tapi aku tak mampu untuk menolaknya, dan ada perkara-perkara yang aku suka tapi aku tak mampu untuk mendapatkannya. Maka perkara itu hanya berada di tanganmu ya Allah, dan bukan pada tangan orang lain. Dan tak ada orang yang lebih memerlukan akan kerahmatanmu daripada aku. Nak menunjukkan bahawa apabila kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menghina diri kita ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mengatakan bahawa ya Allah, tidak ada yang lebih lemah, tidak ada yang lebih fakir, tidak ada yang lebih miskin, tidak ada yang lebih memerlukan akan rahmat dan pemberianmu daripada aku. Dan ya Allah, zatmu, sifat kamu yang maha sempurna, yang maha kaya, sehingga engkau tidak memerlukan daripada amalan aku ataupun apa-apa yang aku lakukan. Itu merupakan sifat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita berdoa kepada Allah, kita menghina diri kita di hadapan Allah, kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apabila kita merasakan keagungan, kehebatan, kudratnya Allah Subhanahu wa taala dan merasakan kelemahan, kefakiran diri kita, maka insya-Allah kita akan diberikan daripada permintaan tersebut daripada oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian disebut di sini, ya Allah, jangan jadikan musuh aku itu jangan letakkan aku dalam keadaan yang mana akan menjadikan musuh aku itu gembira. Jangan letakkan aku berada dalam satu keadaan yang mana musuh aku akan menjadi gembira, dan jangan juga letak aku dalam keadaan yang mana orang-orang yang mengasihi aku menjadi sedih. Orang-orang yang mengasihi aku jadi sedih. Subhanallah, ada satu riwayat yang menyebutkan bahawa ada satu orang A'rabi ni, ada satu orang Badui, dia telah pergi berziarah kepada kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berziarah kepada Rasulullah di kota Madinah selepas kewafatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala pilih kita semua untuk berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah Al-Munawwarah, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala izinkan kita untuk menyampaikan selawat dan salam kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kita berada dekat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, dekat secara jasad dan dekat secara rohani, sehingga apabila kita memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah akan bergembira dengan kita. Amin, Allahumma amin. Maka Badui ini pergi berdoa di depan kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di depan magamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan mengatakan, Allahumma hadza habibuk, ya Allah, ini adalah kekasih kamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ana abduk, dan aku ini merupakan hamba-Mu ya Rabb, wasyaitan adu, dan syaitan itu adalah musuh kamu ataupun musuh aku. Kata A'rabi, fa in anta taghfir li yafrah habibuk wa yanju abduk, dan ya Allah, kalau engkau mengampunkan dosa aku, kekasih kamu ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bergembira, dan hamba-Mu ini yang lemah akan terselamat daripada kemurkaan dan terselamat daripada azab kubur. Wa yahzan adu, dan syaitan akan menjadi sedih. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu wa taala telah memberi pengampunan kepada aku. Wa anta akram min an tahzan habibu, dan ya Allah, sifat pemurah dan sifat maha pengasih engkau itu
kamu itu maha pengasih dan maha pemurah daripada untuk menyebabkan kekasih kamu itu sedih. Ini kalau engkau tidak mengampunkan aku ya Allah, walaupun ini merupakan kuasa mutlak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita seakan-akan kita memohon daripada Allah, ya Allah, janganlah engkau tidak memaafkan aku, sehingga dengan aku ini tidak dimaafkan akan menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Dan kita tahu Allah tak suka untuk membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedih. Wa tahlak abdak, dan apabila hamba-Mu tidak dimaafkan, maka dia akan dihancurkan dengan azab, waliyadzubillah, dan syaitan akan menjadi gembira. Wa hakadha, maka Badui ni dengan doa yang datang daripada hati, yakni doa yang bersahaja, akan tetapi membawa makna yang dalam, dan mendatangkan kegembiraan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga disebutkan dalam riwayat bahawa dikatakan bahawa Badui ini diampunkan dosanya disebabkan doa yang dibacakan. Ya Allah, ini adalah kekasih kamu dan aku merupakan hamba kamu, dan syaitan itu adalah musuh aku. Kalau engkau mengampuni aku, maka Nabi akan bergembira, aku akan berjaya, dan syaitan akan bersedih, dan engkau lebih mulia untuk daripada nak menyebabkan Rasulullah itu sedih dan menghancurkan hamba-Mu, dan juga akan menggembirakan hati musuhmu. Allahu Akbar. Naam. Kemudian disebutkan di sini, jangan jadikan, ya Allah, janganlah engkau jadikan musibahku pada agamaku. Yakni musibah ni ada macam-macam jenis. Musibah waliyadzubillah daripada segi harta, daripada segi perkara-perkara dunia dan sebagainya. Akan tetapi musibah yang paling teruk adalah musibah dalam perkara agama. Iaitu kalau kita diuji sehingga kita tidak dapat menunaikan solat fardu dengan berjemaah, ataupun tidak dapat solat fardu di awal waktu dan sebagainya, maka itu adalah musibah dalam agama, dan itu merupakan satu ujian yang berat. Orang yang tidak diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seakan-akan diletakkan hijab ke atas orang tersebut. Hujibu wa hasbuhumul hijabu azabu, mereka itu dihijabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan cukup hijab itu sebagai azab bagi mereka-mereka yang mempunyai akal fikiran. Kadang-kadang orang rasa dia diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia tidak diberikan daripada harta-harta dunia, ataupun dia terhijab, terhalang daripada mendapat daripada kenikmatan-kenikmatan dunia. Akan tetapi azab yang sebenar adalah apabila seseorang itu terhijab, terhalang daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam doa ni kita minta, ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah, ujian yang berlaku dalam kehidupan diri aku ini daripada perkara-perkara dunia. Kita terhalang daripada menikmati keindahan Islam, terhalang daripada menikmati kemanisan iman, terhalang daripada merasakan kerinduan, kecintaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhalang daripada merasa keseronokan permunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala, membaca daripada ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya. Nah, jadi kita mohon daripada Allah, jangan dijadikan musibah itu pada perkara agama. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan bahawa kalau ujian kita daripada perkara-perkara dunia, maka itu bukan dianggap sebagai ujian. Kerana ujian yang sebenar adalah ujian terhadap perkara-perkara agama. Perkara dunia tu pada hakikatnya bukanlah ujian. La ilaha illallah. Naam. Dan jangan jadikan dunia ini sebesar-besar cita-citaku. Kita jadikan cita-cita kita ni perkara yang lebih tinggi, perkara yang lebih kekal, perkara yang lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Disebutkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Sebahagian manusia mereka hanya mengetahui daripada perkara-perkara dunia, akan tetapi mereka lalai daripada perkara-perkara akhirat. Nak mengatakan bahawa iaitu keinginan dan cita-cita mereka, matlamat kehidupan mereka di dunia hanyalah daripada perkara-perkara dunia. Kita nak matlamat kita itu adalah yang lebih tinggi. Kita punya aim
lebih tinggi. Kita punya persiapan untuk masa depan itu adalah untuk negeri akhirat yang lebih kekal abadi. Itu yang kita nak daripada kehidupan di dunia ini. Dan jangan pula engkau jadikan dunia ini kesudahan daripada ilmuku. Ini yang tadi kita sebutkan, ya'lamuna zahira minal hayati dunia. Ilmu, tahap ilmu, taraf ilmu yang paling tinggi yang ada pada diri kita ini hanya yang terkait daripada perkara-perkara dunia. Itulah paling tinggi. Apa-apalah, belajar dekat sekolah ke, belajar kat universiti ke, belajar kat mana-mana, yang paling tinggi ilmu kita tu adalah daripada perkara dunia. Adapun daripada perkara akhirat, wali'adzubillah, mungkin sekolah rendah je, sekolah agama. Lebih tinggi daripada itu tak ada. Tak ada kesungguhan, tak ada kehausan untuk menimba daripada ilmu-ilmu agama. Tidak diletakkan keinginan untuk menghadiri daripada kuliah-kuliah agama, tidak diletakkan keinginan dan kehausan untuk menimba daripada ilmu-ilmu daripada para ulama yang mereka itu merupakan pewaris daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, dan jangan engkau berikan kuasa kepada orang-orang zalim terhadap diri aku. Ya, ini maksudnya, ya Allah, janganlah disebabkan dosa-dosa yang aku lakukan, engkau memberikan kekuasaan kepada orang-orang zalim untuk memerintahkan kepada aku. Kerana apa? Kerana terkadang disebabkan dosa-dosa kita, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan orang-orang yang memerintahkan kita ini daripada orang-orang yang tidak mentaati perintah Allah, tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adalah kerana kesalahan kita. La ilaha illallah. Maka doa ini pun merupakan satu doa yang mempunyai makna yang dalam bagi mereka-mereka yang mempunyai masa untuk memperbanyakkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebenarnya tak ada excuse untuk tidak berdoa, tidak ada excuse untuk tidak ada masa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi disebabkan kelemahan kita, yakni disebabkan kelemahan dan juga kesibukan kita harian, maka kita pilih di antara doa-doa ni yang mana yang paling sesuai untuk kita. Kemudian setelah itu, hendaklah engkau berdoa dengan apa sahaja doa yang engkau kehendaki daripada segala doa yang masyhur, dan hendaklah engkau hafal doa yang telah kami tuliskan di dalam fasal Ad-Da'awat di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Iaitu Imam Ghazali mengatakan bahawa kalau kita ingin mencari daripada doa-doa yang lebih panjang, doa-doa yang lebih berbagai dan sebagainya, maka bolehlah kita merujuk kepada kitab Imam Ghazali yang lebih besar, iaitu kitabnya Ihya Ulumuddin. Di dalam tu terdapat satu fasal yang khusus yang terkait dengan doa, yang mana di situ Imam Ghazali membawa doa-doa yang lebih banyak di dalam kitab tersebut. Ataupun kita boleh baca daripada karangan Imam Nawawi rahimahullah, kitab Al-Adhkar. Mungkin kita lebih familiar dengan kitab Al-Adhkar. Banyak juga ustaz-ustaz yang mengajar daripada kitab Al-Adhkar itu di masjid-masjid, yang mana di dalam itu terdapat segala macam jenis doa untuk pelbagai keadaan. Untuk pelbagai keadaan, yang mana kita boleh rujuk di dalam buku tersebut. La ilaha illallah. Kemudian di dalam kitab syarah yang saya bacakan, disebutkan di sini juga antara doa yang masyhur yang boleh kita baca adalah Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar ini juga merupakan satu doa yang boleh kita baca di waktu pagi ataupun petang. Disebutkan di sini, Allahumma anta rabbi, ya Allah, engkau adalah Tuhanku, la ilaha illa anta khalaqtani, tidak ada Tuhan yang layak untuk disembah melainkan engkau, yang mana engkau telah menciptakan aku, wa ana abduka, dan aku merupakan hambamu, wa ana ala ahdika, aku berada di bawah janjimu, ikrar janji, taat setia, wa wa'dika mastata'tu, dan aku cuba untuk menjalankan segala apa yang telah aku ikrar janji terhadap kamu, iaitu untuk mentaati perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Abu ulaka bi ni'matika alayya, dan ini Sayyidul Istighfar ini dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, Abu ulaka bi ni'matika alayya, ya Allah, aku mengaku tidak mampu untuk mensyukuri daripada segala nikmat yang telah engkau berikan kepadaku. Wa abu bi dzambi, dan aku mengaku akan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa yang dilakukan. Dosa apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dan apa dosa yang tidak kita lakukan. Rasulullah tu yang dipelihara oleh Allah daripada melakukan dosa, mengaku di hadapan Allah bahawa dia banyak dosa.
Tapi kita ni yang mempunyai banyak dosa, tapi kita rasa seakan-akan kita ni tak ada dosa. Mana aku ada salah? Kita tak rasa salah. Dengan Allah kita tak ada salah, apatah lagi dengan manusia. Kita rasa kita yang betul, orang lain yang salah. La ilaha illallah. Dengan Allah kita tak rasa kita punya dosa. Dengan Allah kita tak rasa kita punya kekurangan. Bagaimana mungkin kita nak rasa kekurangan dan kesalahan bersama manusia? La ilaha illallah. Maka kita mohon istighfar kepada Allah. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ya Allah, maka ampunilah dosaku, kerana tidak ada zat yang mampu untuk mengampuni dosaku kecuali Engkau. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Dan ya Allah, aku berlindung daripada Engkau, daripada keburukan-keburukan yang aku lakukan. Nah. Kemudian dalam kitab syarah yang saya baca ni disebutkan waruya an Anasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca di waktu pagi dan petang, Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wa anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan 1/4 daripada neraka. Dan barang siapa yang membacanya 2 kali, Allah akan membebaskan separuh dirinya daripada neraka. Kalau baca 3 kali, 3/4 dibebaskan daripada neraka. Dan kalau dibaca 4 kali, dia akan dibebaskan keseluruhannya daripada api neraka. Nah. Dan bagi mereka-mereka yang mungkin biasa membaca ataupun biasa dengar daripada Wirdul Latif, karangan Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang mana kalau dekat Johor ni kita biasa dengar Ratib Al-Atas. Ratib Al-Atas ni karangan Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas, anak murid kepada Habib Umar bin Abdul Rahman, iaitu Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau ada karang Ratibul Haddad dan juga ada karang Wirdul Latif. Dua-dua ini bagus untuk diamalkan. Tapi dalam Wirdul Latif ni ada doa yang kita sebutkan di sini. Allahumma inni asbahtu ushiduka wa ushidu hamalata arshika. Jadi kalau dalam Wirdul Latif tu ada 4 kali, dibacakan 4 kali. So kalau kita baca 4 kali di waktu pagi dan kita baca Wirdul Latif di waktu pagi dan kita baca Wirdul Latif di waktu petang, maka di dalam Wirdul Latif tu terdapat doa ini yang mana menyebabkan menjadi asbab untuk kita dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada api neraka. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala beri kita taufik untuk baca ataupun menyibukkan diri kita ini dengan doa-doa dan zikir-zikir yang menjadi asbab untuk kita dibebaskan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan juga dalam di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca daripada Ummu Salamah, isterinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata bahawa Rasulullah selepas menunaikan solat subuh, baginda akan membaca doa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon daripada kamu ilmu yang bermanfaat, wa amalan mutaqabbala, dan amalan-amalan, agar supaya aku diberi taufik untuk melakukan amalan-amalan yang diterima, wa rizqan tayyibah, dan rezeki yang baik dan barakah. Imam Ghazali rahimahullah menyebutkan bahawa ilmu yang bermanfaat itu apa? Ilmu yang bermanfaat ini hanya yang datang daripada para nabi. Kerana ilmu yang bermanfaat itu adalah perkara-perkara yang akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan hati kita ini tidak cenderung kepada perkara-perkara dunia, menyebabkan hati kita ini cenderung untuk membuat persiapan, bersemangat untuk membuat persiapan untuk negeri akhirat. Itu ilmu-ilmu yang menyebabkan datang perasaan-perasaan seperti ini. Itulah ilmu yang dianggap sebagai ilmu yang bermanfaat. Naam, kemudian dalam syarah ni, dalam kitab syarah yang saya baca, dibawakan doa Imam Ghazali sendiri. Imam Ghazali mempunyai satu doa yang tidak disebutkan dalam kitab yang kita baca, tapi dalam kitab syarah yang saya baca ni ada disebutkan. Imam Ghazali, insya-Allah kita akan baca dan saya akan terangkan sedikit daripada maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita baca untuk ambil barakah daripada doa yang dikarang oleh Imam Ghazali sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa
ومن الرحمة شمولها ومن العافية حصولها ومن العيش أرغده ومن العمر أسعده ومن الوقت أطيبه ومن الإحسان أتمه ومن الإنعام أعمه ومن الفضل أعذبه ومن اللطف أنفعه ومن الرزق أوسعه اللهم كن لنا يا جبار ولا تكن علينا اللهم اختم بالسعادة آجالنا وحقق بالزيادة أعمالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى مغفرتك ورحمتك مصيرنا ومآلنا واصبب سجال عفوك على ذنوبنا ومن علينا بإصلاح عيوبنا واجعل التقوى زادنا وفي دينك اجتهادنا وعليك توكلنا واعتمادنا وثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا في الدنيا والآخرة من موجبات الندامة يوم القيامة اللهم خفف عنا ثقل الأوزار وارزقنا معيشة الأبرار واكفنا واصرف عنا شر الأشرار وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا حليم يا جبار يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Naam, so ini doa yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali yang disebutkan di dalam kitab syarah yang saya baca ni. Jadi Imam Ghazali dia minta apa? Allahumma inni, ya Allah aku minta kesempurnaan nikmat. Ya Allah aku minta nikmat itu disempurnakan. Dan aku minta perlindungan agar supaya ianya berkekalan. Kita nak perlindungan daripada Allah itu sentiasa. Kita minta rahmat daripada Allah itu sempurna. Dan kita minta keafiatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Keafiatan tubuh badan, kesihatan tubuh badan, keafiatan keselamatan dalam agama dan dalam perkara-perkara dunia. Dan kita minta kehidupan yang menggembirakan, umur yang membahagiakan, waktu-waktu yang indah. Dan kita minta kebaikan daripada Allah itu sempurna. Kita minta nikmat yang menyeluruh. Kita minta pemberian anugerah daripada Allah yang baik-baik, yang mendatangkan kebaikan kepada kita. Kita minta kelembutan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara yang berlaku. Dan kita minta rezeki yang luas, yang barakah, yang halal daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon, ya Allah, Engkau jadilah daripada pihak aku dan bukan ke atas aku. Maksudnya apa-apa yang kita lakukan itu menyebabkan Allah berpihak kepada kita dan bukan berada di pihak lawan. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Kita mohon agar supaya kita diberikan penyudahan yang baik. Kita meninggal dunia dalam keadaan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon daripada Allah, ataupun Imam Ghazali mohon agar supaya diberikan penambahan dalam amalan agama. Diberikan kesihatan siang dan malam. Dijadikan penghujung kita itu adalah pengampunan dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimohon keampunan ke atas segala dosa. Diberikan taufik untuk memperbaiki daripada segala kekurangan kita. Kita mohon agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memperbaiki daripada segala keburukan dan kekurangan yang ada pada diri kita. Jadikan bekalan kita itu ke negeri akhirat adalah taqwa. Dan taqwa itu adalah sebaik-baik bekalan untuk negeri akhirat. Jadikan kesungguhan kita itu untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala dalam diri kita dan dalam diri ahli keluarga kita. Dan jadikan kepada Allah itu hanya tawakal kita, tempat kita bergantung. Kita tak bergantung kepada orang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hati kita itu keyakinan yang kita tahu yang dapat membantu, dapat menyelamatkan, dapat menyelesaikan segala apa yang berlaku pada diri kita itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tetapkan kaki kita itu pada jalan istiqamah. Dan kita mohon perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala daripada perkara-perkara yang akan mendatangkan penyesalan untuk diri kita di dunia dan di akhirat. Kita tak nak melakukan perkara-perkara yang akan mendatangkan penyesalan di dunia ataupun akhirat. Allahu Akbar. Allahumma khaffif anna thiqal al-awzar. Ya Allah, ringankanlah bebanan dosa kita. Ya Allah, ringankanlah bebanan dosa kita.
dan rezekikanlah kami kehidupan orang-orang yang baik. Jadikan kita orang yang baik dan hidupkan kita di dunia ini dengan kehidupan orang-orang yang baik. Waqfina wasrif anna syarral asyrar, dan lindungilah kita dan jauhkanlah kita daripada keburukan orang-orang yang jahat, dan bebaskanlah bahu kita dan bahu ibu dan ayah kita dan adik-beradik kita, lelaki dan perempuan, saudara-saudara kita yang lelaki dan yang perempuan, daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini merupakan doa yang dikarang oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah taala, yang disebutkan di dalam kitab syarah yang saya baca ni. Kemudian disebutkan di sini, maka doalah dengan apa-apa doa yang kamu mampu. Yakni sebanyak mana doa yang mampu untuk kita bacakan dan istiqamah dalam memohon kepada Allah, maka kita baca. Ataupun hafal apa-apa doa yang kita rasa sesuai untuk diri kita. Seperti yang saya sebutkan pada pengajian yang lalu, yakni kita tahu kelemahan diri kita, kita tahu kekurangan diri kita, maka kalau kita jumpa satu doa yang sesuai dengan kekurangan diri kita, sesuai dengan kelemahan diri kita, maka kita pegang doa tersebut. Kerana kebiasaannya bila doa itu sesuai dengan kekurangan kita, bila kita mohon kepada Allah, kita akan rasa lebih bersemangat dan hati itu lebih hadir kepada Allah, kerana kita memerlukan daripada perkara tersebut. Dan terkadang bila doa itu sesuai dengan hati kita, maka lebih mudah untuk hati ini menjadi lembut dan lebih mudah untuk menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam. Kemudian Imam Ghazali meneruskan pada muka surat 47 di bahagian bawah ni, dan hendaklah engkau bagi waktumu dari selepas sembahyang subuh tadi sampai waktu terbit matahari kepada 4 bahagian. Pertama, berdoa. Kedua, berzikir dan bertasbih, dan hendaklah engkau bilangkan zikirmu itu dengan seutas tasbih. Ketiga, membaca Al-Quran. Keempat, bertafakur. Maka hendaklah engkau memikirkan betapa banyak dosa dan kelalaianmu di dalam berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan engkau fikirkan pula betapa engkau berani meletakkan dirimu di hadapan siksaan Tuhanmu yang pedih dan kemurkaannya yang sangat besar. Dan hendaklah pula engkau fikirkan susunan waktumu dengan menentukan wirid yang engkau baca di sepanjang hari nanti, supaya engkau dapat menyempurnakan wirid-wirid yang luput dari sebab kelemahanmu. Dan hendaklah engkau fikirkan bagaimana engkau boleh menjaga diri di sepanjang hari. Dan hendaklah engkau pula berniat untuk membuat kebaikan kepada orang-orang Islam. Dan hendaklah engkau bercita-cita bahawa engkau di sepanjang hari nanti tidak membuat sesuatu kecuali hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah engkau berniat membuat ketaatan yang termampu engkau melaksanakannya. Dan hendaklah engkau pilih yang terlebih afdal di antara segala ketaatan. Dan hendaklah engkau fikirkan dengan teliti bagaimana cara mempersiapkan kemudahan pelaksanaan ketaatan tersebut. Dan jangan lupa engkau memikirkan bahawa ajalmu itu sangat dekat kepadamu, dan bahawa kematian itu kapan-kapan sahaja boleh datang memutuskan segala rencanamu, dan bahawa kematian itu di luar daripada ikhtiarmu. Dan engkau fikirkan juga betapa besarnya kerugian dan penyesalan bagi seseorang yang tidak membuat persiapan untuk matinya. Naam. La ilaha illallah. Jadi Imam Ghazali rahimahullah mengatakan bahawa, dan hendaklah engkau bahagi waktumu dari selepas sembahyang subuh tadi sampai waktu terbit matahari kepada 4 bahagian. Maksudnya daripada selepas subuh sehingga terbit matahari, waktu duha ataupun waktu isyraq, kurang lebih ada 1 jam ataupun 1 jam, kurang lebih 1 jam, 1 jam setengah lah, kurang lebih waktu tu. Maka Imam Ghazali menganjurkan kepada kita, menasihatkan kepada kita agar supaya dibahagikan waktu itu kepada 4 bahagian. Kalau katalah kita tak duduk majlis ilmu ataupun ceramah ilmu selepas subuh, maksudnya kita sibukkan diri kita pertama dengan berdoa kepada Allah,
dengan doa-doa yang telah disebutkan oleh Imam Ghazali tadi. Kemudian berzikir dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana akan dibahaskan selepas ini ataupun akan dianjurkan oleh Imam Ghazali beberapa jenis zikir bagi orang-orang yang mungkin tak ada zikir ataupun mungkin tak ada amalan-amalan sendiri. Adapun orang-orang yang mempunyai amalan-amalan sendiri ataupun mempunyai guru-guru yang telah mengijazahkan, telah memberikan kepada mereka akan zikir-zikir, maka mereka boleh lakukan apa-apa zikir yang mereka ada. Ataupun seperti yang saya sebutkan tadi, kita boleh juga baca Wirdul Latif dan sebagainya. Yang ketiga, membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ni satu perkara yang penting. Jangan sampai kita termasuk dalam aduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan, yang dirakamkan Allah di dalam Al-Quran. Wa qala ar-rasulu ya rabbi, telah berkata Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada, ya Allah, ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu, sesungguhnya kaum aku ini telah meninggalkan, menghijrahkan, iaitu telah tidak mendatangi daripada Al-Quran, membiarkan Al-Quran itu tidak dibaca. Inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Jangan sampai kita termasuk dalam celaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang tidak membaca kepada Al-Quran. Satu hari, terutamanya kita anak-anak muda ni, kadang-kadang berapa kali buka kita punya Facebook, tak boleh nak kira. Subhanallah. Kita kalau nak kira, mungkin kalau ada app yang boleh kira berapa banyak kali kita buka handphone, kita buka Facebook, buka Instagram, mungkin lebih daripada 50 kali satu hari. Akan tetapi kita nak buka satu kali atau dua kali daripada Al-Quran pun susah, berat. Nak buka setiap kali selepas solat fardu pun susah. Ini kalau kita dapat buka walaupun sedikit, kita baca Al-Quran, hatta walau kita pegang daripada Al-Quran dan merasakan, ya Allah, betapa teruknya keadaan aku, ya Allah, betapa teruknya hubungan aku bersama Al-Quran, sehingga hatta nak baca setengah muka surat pun aku anggap berat. Yang mana Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, lau tahurat qulubuna ma syabi'at min kalamillah, kalau hati kita itu bersih, ataupun antara tanda seseorang itu mempunyai hati yang bersih adalah apabila dia tidak merasa jemu, tidak merasa puas dalam membaca daripada Al-Quran. Akan tetapi kalau kita rasa malas, rasa jemu, rasa boring dengan membaca Al-Quran, itu menunjukkan bahawa hati kita itu memerlukan kebersihan, perlu untuk dibersihkan daripada kotoran-kotoran melalui istighfar dan sebagainya, dan bertaubat. Naam. Dan Al-Quran ini juga adalah zikir yang merangkumi segala keistimewaan zikir. Kerana Al-Quran itu sangat menyeluruh. Al-Quran itu dianggap sebagai zikir. Al-Quran itu akan membawa seseorang kepada berfikir, dan di dalam Al-Quran juga terdapat banyak doa-doa yang mana kebanyakan daripada Rabbana Atina yang kita bacakan di dalam sembahyang dan sebagainya, kebanyakannya datang bersumber daripada Al-Quran. La ilaha illallah. Naam. Maka kita cuba berusaha untuk membaca daripada Al-Quran. Paling kurang kalau boleh satu hari satu muka surat. Jadi kalau satu hari satu muka surat, sebulan baru kita dapat 30 muka surat. 30 muka surat tu 1 juzuk setengah. 1 juzuk setengah kali 10 bulan baru 10 juzuk. Baru 15 juzuk. 10 bulan baru 15 juzuk. Itu paling kurang. Tapi sebenarnya hak kita terhadap Al-Quran yang perlu untuk kita tunaikan, setahun kena khatam 2 kali. Jadi kalau setahun 2 kali nak kena khatam, kalau kita baca satu hari satu muka surat, tak boleh nak khatam sekali pun dalam setahun. Jadi kena baca lebih. Kalau kita baca satu hari 2 muka surat, sebulan baru kita dapat Allahumma salli ala Muhammad. Satu hari 2 muka surat, 10 hari dah 20 muka surat. Jadi sebulan kita dapat 3 juzuk.
Setahun kita dapat 2 khatam. Kalau kita baca satu hari 2 muka surat, maka dalam masa 10 bulan kita dah khatam 2 tahun. Dalam setahun kita dah khatam 2 kali. Itu paling kurang. Jadi kita cuba usaha jangan sampai kita baca kurang daripada 2 muka surat setiap hari. Tapi bila datang bulan Ramadan, patutnya kita tambah daripada bilangan tersebut. Kemudian diingatkan kita oleh Imam Ghazali, antara satu amalan yang dilakukan oleh akal fikiran kita. Tadi ni berdoa, berzikir, membaca Al-Quran. Itu semua ibadah yang dilakukan oleh lidah kita. Walaupun kita punya akal fikiran pun digunakan juga apabila membaca Al-Quran, kita berfikir, tadabbur, menghayati daripada apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, menghayati daripada makna-makna zikir. Akan tetapi secara khusus amalan bertafakur ini merupakan ibadah yang dilakukan oleh akal fikiran, dan disebutkan bahawa ianya merupakan antara ibadah yang paling mulia. Kerana apa? Kerana ianya merangkumi 2 perkara. Satu, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bukan hanya berzikir, maksudnya berzikir itu dalam erti kata kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan akal fikiran kita. Akan tetapi apabila kita menggunakan akal fikiran kita untuk mengingat kepada Allah dan memikirkan tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya, maka kita akan diberikan penambahan ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ziyadatul ma'rifah, ilmu kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, terhadap keagungan Allah itu akan bertambah. Idh al-fikr miftah al-ma'rifah wal kashf. Kerana dengan pemikiran itu, dengan berfikir tentang keagungan Allah, tentang kehebatan Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang apa-apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan keagungannya, dengan kudratnya, akan menambahkan ilmu kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ianya juga akan menambahkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana makin banyak kita berfikir tentang kehebatan Allah, maka kita akan merasakan keagungan Allah. Bila kita rasa keagungan Allah, kita kenal Allah, maka akan lebih cinta. Tak kenal maka tak cinta. Maka nak dapatkan pengenalan itu adalah melalui akal fikiran. Maka melalui akal fikiran itu akan bertambah ilmu terhadap Allah. Apabila bertambah ilmu terhadap Allah, maka akan bertambah kecintaan terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan makin bertambah kecintaan terhadap Allah, maka akan berkuranganlah kecintaan terhadap selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Dan tidak terbuka, tidak terungkai keagungan Allah Subhanahu Wa Taala itu kecuali dengan mengetahui sifat-sifatnya, mengetahui kudrat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan mengetahui akan keajaiban apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita memikirkan, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang pemikiran ini, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya dalam ciptaan, inna fi khalqis sama, sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi itu, khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar, dan pertukaran siang dan malam itu, la ayat, merupakan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu untuk kita orang yang berfikir, la ayatil liulil albab, untuk orang-orang yang menggunakan akal fikiran itu, memikirkan tentang keagungan Allah, bagaimana pertukaran siang dan malam, bagaimana ciptaan yang ada di langit dan di bumi. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam diri kamu sendiri tidakkah kita berfikir, yakni daripada hujung rambut kita sampai hujung kaki kita, betapa hebatnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam menciptakan, dalam mengaturkan segala perkara, yang mana tidak ada geseran di antara satu perkara dengan yang lain. Semuanya berjalan smooth ataupun yakni dengan teratur, tepat pada waktunya. Jalla jalaluhu ta'alat azamatuh. Maka dengan menggunakan akal fikiran ini akan menambahkan ilmu dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. La ilaha illallah. Maka berfikirlah kamu akan perkara-perkara yang akan mendatangkan manfaat kamu dalam bermuamalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antaranya, kita berfikir tentang apa? Kita bermuhasabah. Hasibu qabla an tuhasabu. Bermuhasabahlah kamu.
perhitungkanlah amal perbuatan kamu itu sebelum amal perbuatan kamu itu diperhitungkan di hari akhirat nanti. Daripada dosa-dosa kita, berapa banyak kekurangan kita, dosa mata kita, dosa telinga kita, dosa lidah kita, dosa tangan kita, dosa hati kita, dosa perkara-perkara yang terlintas dalam akal fikiran kita yang kita layankan, dosa kaki kita, ke mana kita bawa tubuh badan kita dan sebagainya. Maka itu semua perlu untuk diperhitungkan, untuk kita kira, untuk kita muhasabah. Dan apabila kita mengetahui ianya merupakan perkara yang salah, maka barulah akan tergerak hati untuk bertaubat, barulah tergerak hati untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bermuhasabah tentang amal ibadah kita. Sembahyang kita tadi imam baca surah apa pun kita tak tahu. Rakaat pertama imam baca surah apa tak perasan, rakaat kedua tak perasan, sedar-sedar dah habis sembahyang. Maksudnya ada masalah dalam solat kita. Maka ada kekurangan dalam solat kita, ada kekurangan dalam ibadah kita, yang mana kalau solat itu tidak diterima, ditakuti segala amalan lain pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau solat itu diterima, barulah amalan-amalan lain itu akan diperhitungkan, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Naam, wa tafakkar fi ma yanfa'uka fi ilmi al-mukashafah. Dan berfikirlah kamu tentang apa-apa yang mendatangkan manfaat daripada segi pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya kita berfikir tentang amal perbuatan kita. Maksudnya kalau kita buat sesuatu akan mendatangkan keridaan Allah, maka itu perkara yang bermanfaat. Kalau kita melakukan satu perkara yang mana akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan perkara yang perlu untuk kita tinggalkan. Maka kita fikir. Maksudnya hatta dalam amal ibadah itu kadang-kadang nampak macam amalan baik, tapi dalamnya ada riak. Jadi perlu untuk kita berikan pemikiran, yang ini nak lakukan satu amalan tu, adakah ini kerana Allah ataupun bukan kerana Allah? Adakah kerana manusia untuk mendapatkan pujian dan sanjungan daripada manusia ataupun sebaliknya? Maka itu pun perlukan akal fikiran ataupun perlu untuk kita bertafakur sebelum kita melakukan ataupun mengatakan apa-apa perkara, sehingga setiap perkara yang kita lakukan itu mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan akal fikiran juga kita gunakan untuk mentadbir untuk menguruskan waktu kita itu seharian. Kerana tidak menjadi seorang yang berjaya kecuali orang yang pandai mengurus waktunya dengan betul, menggunakan. Dan alhamdulillah kita sebagai orang Islam, waktu kita ni dah diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dalam seharian tu Allah dah tetapkan 5 waktu salat untuk kita dirikan pada awal waktu. Maksudnya waktu kita tu, waktu kehidupan kita yang penting tu dah diatur oleh Allah. Satu hari 5 kali salat pada awal waktu. Kemudian kita aturkan juga perkara-perkara lain itu di samping waktu solat. Bukan kita atur waktu solat itu di samping kesibukan harian kita. Itu salah. Kita kedepankan solat, kemudian kita atur urusan-urusan ataupun ibadat-ibadat lain itu di sekeliling solat, dan juga keperluan-keperluan dunia itu di sekeliling solat. Tapi kita dah berada dalam satu waktu, satu zaman yang mana waliyadzubillah kita atur waktu solat itu di samping kesibukan kita. Jadi kalau kita sibuk, kita delaykan kita punya solat zuhur. Kalau kita sibuk, kita delaykan, kita lewatkan solat asar. Kalau kita sibuk, kita lewatkan kita punya solat subuh. Wahakadha maghrib dan isyak. Setiap waktu solat kita. Itu pun alhamdulillah bagi orang-orang yang rasa ada keperluan untuk menjaga daripada solat. Walaupun orang-orang yang melambatkan solat ini termasuk daripada golongan yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Waliyadzubillah, celakalah bagi orang-orang yang lalai daripada salat mereka. Celakalah orang-orang yang bersalat yang mana mereka itu lalai daripada salat mereka sehingga mereka melewatkan daripada salat, tidak jaga salat pada awal waktu. Walhasil, nak jadi orang yang berjaya perlu jaga waktu, dan waktu yang paling penting untuk dijaga adalah waktu salat. Kemudian selepas itu barulah diaturkan daripada perkara-perkara lain di sekeliling waktu salat.
hendaklah engkau fikirkan bagaimana engkau boleh menjaga diri di sepanjang hari. Nah, fikirkan susunan waktumu dengan menentukan wirid yang engkau baca di sepanjang hari nanti supaya engkau dapat menyempurnakan wirid-wirid yang luput dari sebab kelemahanmu, dan hendaklah engkau fikirkan bagaimana engkau boleh menjaga diri di sepanjang hari. Menjaga diri maksudnya apa? Aturkan diri kita ni, plan untuk melakukan segala ketaatan yang kita mampu. Dan kalau ada terdetik dalam hati kita untuk melakukan perkara-perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah, yang tidak diridai oleh Allah, maka kita jangan buat. Kalau boleh kita tinggalkan dan jangan buat. Wahakadha. Dan bagaimana kita nak berniat di awal pagi untuk melakukan segala jenis kebaikan dan melakukan segala jenis kebaikan kepada orang-orang Islam secara khusus dan secara umum kepada seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang banyak mendatangkan manfaat kepada orang lain, kepada makhluk lain. Walaupun ianya hanya cita-cita ataupun niat dalam hati, tapi akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda kejujuran niat dalam hati itu adalah bila dia mampu untuk lakukan, ada kelapangan, ada kebolehan untuk lakukan daripada apa yang diniatkan itu, maka dilakukan. Adapun kalau tak mampu ataupun terhalang daripada melakukan perkara tersebut, ini ada keuzuran, tapi niat tu dah ada. Naam. La ilaha illallah. Naam, dan kemudian bila kita plan untuk nak buat kebaikan dan kita fikirkan apa kebaikan yang boleh kita buat, maka di situ kita ada option. Maka Imam Ghazali menyebutkan bila kita ada few option kebaikan untuk nak dilakukan, maka kita pilih yang terbaik. Seperti mana dalam Al-Quran Allah sebutkan wa qul lillati hiya ahsan. Sebutkanlah daripada perkara-perkara perbicaraan yang terbaik. Kita ada banyak perkara baik nak katakan, kita pilih yang terbaik di antaranya. Kita ada banyak perkara baik yang nak dilakukan, kita pilih perkara yang paling banyak, yang paling mendatangkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling penting sekali. Dan yang paling ikhlas, yang paling banyak mendatangkan ikhlas. Kemudian yang paling banyak mendatangkan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kita plan, kita fikir, kita tengok dalam banyak-banyak ibadat yang kita lakukan, mana yang paling mendatangkan keridaan Allah, mana yang paling mudah untuk kita mendapatkan ikhlas di dalam melakukan perkara tersebut. Walaupun tak kata kalau khalas tak ada ikhlas dalam amalan tu kita tinggalkan, tak. Kita berusaha untuk mendapatkan keikhlasan dalam setiap amalan yang kita lakukan. Dan fikirkan dengan teliti bagaimana cara mempersiapkan kemudahan pelaksanaan ketaatan tersebut. Nah, dan ini satu perkara yang penting, iaitu untuk kita nak plan melakukan perkara-perkara akhirat, kita juga kena plan perkara-perkara dunia. Bila kita atur perkara-perkara dunia kita itu dengan teliti dan baik, maka akan mudah untuk kita mengamalkan daripada perkara-perkara akhirat. Antara yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah adalah untuk seseorang itu mampu berterusan istiqamah dalam melakukan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa terganggu fikirannya, tanpa terganggu emosinya dan sebagainya, adalah dengan mengaturkan daripada perkara-perkara dunia, adalah mengaturkan daripada rezekinya, sumber rezekinya. Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana bila kita ada rezeki tu, kita plan rezeki itu sehingga mudah untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan husnul tadwir nisful ma'isyah. Sempurna dalam membahagikan rezeki, dalam mengaturkan rezeki kita itu adalah separuh daripada pendapatan. Maksudnya apa? Kalau kita tak membazir, kita tidak berbelanja mengikut kemahuan, maka insya-Allah rezeki itu akan cukup dan tidak mendatangkan pening kepala buat kita. Kita dah plan, okay, rezeki ni, okay, ni untuk rumah, untuk ni semua, benda-benda yang perlu semuanya dah diletakkan satu tempat, sehingga bila tiba akhir bulan, benda yang perlu bayar tu semua dah ada di tempatnya. Jadi
akhir bulan tu kita beribadah kepada Allah, tak adalah fikiran tu serabut, itu nak bayar bil, nak kena bayar, ni tak cukup duit, tu tak cukup duit. Sebab apa? Sebab kita dah plan. Kita tak berbelanja ikut kemahuan. Perkara-perkara yang perlu kita bayar on time, tak ada yang tertunggak, maka tak datang pening kepala. Tak datang pening kepala. Itu daripada bab yang kita mampulah. Perkara yang mampu untuk kita aturkan secara baik kita. Adapun yang luar daripada kemampuan kita, maka itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita doa. Tapi yang berada di kemampuan kita untuk kita aturkan, untuk kita manage, maka itu kita lakukan. Kita mohon daripada Allah agar kita mampu untuk melakukan sebaik mungkin, sehingga dengan kita pandai manage, ataupun dengan seseorang itu mampu untuk mengaturkan daripada perihal dunianya itu, dunia itu akan mampu untuk membantunya istiqamah dalam beribadah kepada Allah dan tidak bercelaru sewaktu beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan kita memikirkan juga kemudahan pelaksanaan ketaatan tersebut, iaitu daripada segi waktunya, daripada segi keadaannya dan sebagainya. Dan jangan lupa engkau memikirkan bahawa ajalmu itu sangat dekat kepadamu. Jangan lupa. Akthiru, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min hadimil ladzat. Perbanyakkanlah kamu dalam memikirkan perkara-perkara yang menghancurkan kelazatan dunia. Bukan bermakna kita nak mati. Tak. Bukan zikir nak mati. Tapi maksudnya kita tahu bahawa kematian ini boleh datang bila-bila masa. Maka kita tidak dilalaikan daripada perkara-perkara dunia. Dikatakan bahawa kalau nak tahu hakikat kenikmatan dunia ini, tanya kepada orang yang berada dalam sakaratul maut. Orang yang berada di sakaratul maut, walaupun dia memiliki dunia dan seisi-isinya, dah tak ada keinginan dah kepada perkara tersebut. Maka itulah hakikat dunia. Hakikat dunia itulah dia. Sehingga pada waktu itu kalau dia nak sedekah, dia nak infak pun dah tidak diterima. Sebab tu dah bukan jadi milik dia. Allahu Akbar. Akthiru min hadimil lazzat. Dan bahawa kematian itu kapan-kapan sahaja boleh datang, memutuskan segala rencana. Kita plan macam-macam, tapi kita punya umur banyak ni. Maka baiklah kita plan daripada segi ketaatan. Plan ketaatan tu banyak-banyak. Jadi bila ajal datang, alhamdulillah, kita berada dalam keadaan baik. Adapun daripada perkara-perkara dunia, kita plan juga, bukan tak plan. Tapi kita plan berpada-pada. Bukan memenuhkan kita punya to-do list, yakni apa kita nak buat sebelum umur 40, apa kita nak buat sebelum umur 50 dan sebagainya. Tapi daripada ketaatan tak ada. Semuanya daripada perkara-perkara dunia. Sedangkan Imam Al-Haddad rahimahullah wa radiyallahu an menyebutkan bahawa apabila umur kita 40, kalau ketaatan kita itu kurang daripada kita punya dosa, maka kita patut takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita seakan-akan kita dah terbiasa dengan kemungkaran. Sampai umur 40 tu, kehidupan kita tu dah terbiasa dengan kemungkaran, jadi nak ubah dah susah. Nak lentur buluh biar dari rebung. Jadi kita nak cuba biasakan memperbanyakkan ketaatan. Ketaatan tu biar lebih daripada kemaksiatan. Sehingga bila kita dah sampai satu age, umur 40 tu, insya-Allah lebih mudah untuk kita memperbanyakkan daripada ketaatan. Jangan sampai tak apa, nanti umur aku 40, 50 baru nak berubah. Selagi mana kita mampu untuk berubah lebih awal, kita cuba berubah dengan lebih awal. Dan bahawa kematian itu di luar dari ikhtiarmu. Kita tak ada pilihan nak set date. Macam sekarang ni kan orang semua nak date yang cantik-cantik. Kita tak ada pilihan untuk nak set date bila kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan fikirkan juga betapa besarnya kerugian dan penyesalan bagi seseorang yang tidak membuat persiapan untuk matinya. Dekat akhirat nanti dah tak guna nak menyesal. Nak menyesal dekat dunia, nak menangis dekat dunia, nak merayu kepada Allah dekat dunia, nak buat appeal kepada Allah, mahkamah rayuan dekat dunia. Dekat akhirat dah tak ada guna. Kecuali kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga diampunkan oleh Allah, ataupun mendapat syafaat daripada orang-orang salih, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga kita mendapat semua itu di akhirat. Tapi pada waktu yang sama kita berusaha sedaya upaya selagi mana kita mampu
untuk membuat persiapan dekat dunia ini sebelum kita tiba di negeri akhirat. Amin Allahumma amin. InsyaAllah kita akan sambung pada pengajian akan datang muka surat 49 yang mana Imam Ghazali akan menyebutkan daripada zikir-zikir yang mana boleh kita baca selepas solat subuh hingga terbitnya matahari. Dan kemudian selepas itu akan dibahaskan adab-adab setelah terbit matahari sampai waktu gelincir matahari. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.